Assalamualaikum. Hari ini kita belajar tentang pertukaran gas dalam manusia yang mana pertukaran gas ini berlaku secara resapan ringkas, iaitu ianya sejenis pengangkutan pasif yang tidak memerlukan tenaga kerana gas respirasi ini akan diangkut ataupun meresap menuruni kecerunan tekanan separa gas, iaitu dari kawasan kecerunan tekanan separa gas tinggi ke kawasan kecerunan tekanan separa gas yang rendah. Okey, bagaimana proses pertukaran gas ini berlaku dan bagaimana pula proses pengangkutan gas respirasi ini berlaku dalam badan? Proses pertukaran gas dan pengangkutan gas respirasi ini dia melibatkan dua sistem, ya, sistem pernafasan dan sistem peredaran darah. Okay, kita tengok dahulu secara ringkasnya. Tekanan separa karbon dioksida dalam kapilari peparu iaitu salur darah peparu adalah lebih tinggi. Maka di sini understood dalam kapilari peparu ini tekanan separa oksigennya rendah. So dia kena berbeza, ya. Kena wujud perbezaan tekanan separa barulah boleh berlakunya proses resapan gas. So dalam alveolus pula tekanan separa oksigennya lebih tinggi manakala tekanan separa karbon dioksidanya rendah. Kenapa tekanan separa oksigen di sini tinggi? Sebab kita sedut nafas kan, kita tarik nafas, kita ambil oksigen daripada luar, so sebab itu tekanan separa oksigen di sini lebih tinggi. So disebabkan berlaku ada wujudnya perbezaan antara tekanan separa gas respirasi ini yang menyebabkan karbon dioksida untuk meresap keluar dari kapilari peparu masuk ke dalam alveolus untuk disingkirkan dalam bentuk udara hembusan. Dalam masa yang sama, oksigen akan meresap masuk ke dalam peparu dan kemudian bergabung dengan hemoglobin dalam sel darah merah untuk membentuk oksihemoglobin. So ini yang kita panggil sebagai darah beroksigen. So darah beroksigen ini akan diangkut ke sel-sel badan melalui vena pulmonari dalam jantung. So ini yang dilibatkan sistem peredaran darah, ya. Tugas jantung adalah untuk mengepam darah ke seluruh badan. So, darah yang kaya dengan oksigen, darah beroksigen ini diangkut ke sel-sel badan supaya sel-sel badan kita boleh jalankan proses respirasi sel. Proses respirasi sel ini menggunakan oksigen dan akan membebaskan karbon dioksida. Sebab itulah dalam sel-sel badan, tekanan separa karbon dioksidanya tinggi. Kerana hasil sampingan daripada respirasi sel ialah karbon dioksida. Okey, karbon dioksida yang banyak ini, tekanan separa karbon dioksida yang tinggi ini akan meresap keluar dari sel badan ke kapilari tisu iaitu salur darah untuk diangkut keluarlah. Dan dalam masa yang sama, darah beroksigen yang seterusnya akan meresap pula dari kapilari darah masuk ke dalam sel-sel badan untuk membekalkan sel-sel badan dengan oksigen supaya dapat menjalankan proses respirasi sel. So darah ini, darah yang tadi yang kaya dengan karbon dioksida ini akan diangkut ke peparu melalui arteri pulmonari sebelum disingkirkan sebelum meresap lagi ke alveolus kemudian disingkirkan dalam bentuk udara hembusan. So di sinilah tekanan separa karbon dioksidanya tinggi, tekanan separa oksigennya rendah. Ini dia balik kepada awal tadi. Di sini. So dia adalah cycle yang akan berterusan selama mana kita hiduplah. Tarik hembus nafas saja. So kamu boleh rujuk dalam buku teks yang mana dia ada tunjukkan bagaimana proses pertukaran gas dan pengangkutan gas respirasi berlaku dalam badan manusia di muka surat 136. Kamu boleh baca dengan lengkap di sinilah. Tapi ada sesuatu yang saya perlu tunjukkan. Mungkin tadi gambaran kurang jelas dengan perkataan saja, kan? So tengok di sini gambar rajahnya. Sel darah merah yang kaya dengan oksigen ini, kemudian ada sel-sel badan di sini yang kekurangan oksigen sebab dia gunakan oksigen untuk respirasi sel. Maka oksigen akan meresap keluar dari sel darah merah masuk ke sel-sel badan untuk bekalkan oksigen secara berterusan dan sel-sel badan pula membebaskan karbon dioksida
yang akhirnya akan diangkut pula keluar daripada sistem kita untuk disingkirkan dari dalam badan manusia. Itu yang kita hembus nafas, keluar karbon dioksida. So, bagaimana karbon dioksida ini diangkut dalam sistem peredaran darah? Dia diangkut dalam 3 bentuk, yang mana majoritinya diangkut dalam bentuk ion bikarbonat. 23% akan diangkut dalam bentuk karbaminohemoglobin. Ini maksudnya karbon dioksida yang bergabung dengan hemoglobin dalam sel darah merah. Dan selebihnya 7% akan diangkut dalam bentuk asid karbonik. So kita tengok karbon dioksida bagaimana dia diangkut dari sel badan ke kapilari tisu, iaitu sel-sel darah yang lain. Karbon dioksida ini akan bergabung dengan air membentuk asid karbonik. So ini adalah satu tindak balas yang dimungkinkan oleh enzim carbonic anhydrase, yang mana asid karbonik yang terbentuk ini akhirnya akan terurai pula menjadi ion bikarbonat dan ion hidrogen. So tadi ingat kan ion bikarbonat ini adalah bentuk majoriti, yang mana karbon dioksida ini diangkut dalam badan, majoritinya diangkut dalam bentuk ion bikarbonat. So ion bikarbonat inilah yang akan meresap ke dalam plasma darah dan kemudian diangkat ke dalam peparu, diangkut ke peparu, diangkat pula. Karbon dioksida pula dari peparu itu akan dibawa ke alveolus sebelum disingkirkan keluar. So ini tadi ion bikarbonat yang akan bergabung dengan ion hidrogen untuk bentuk asid karbonik, yang mana asid karbonik ini pula akan terurai menjadi karbon dioksida dan air. Karbon dioksida inilah yang akan meresap ke alveolus sebelum dia disingkirkan keluar dalam bentuk udara hembusan. So itu sahaja untuk subtopik 8.3. So, kita tengok untuk subtopik 8.4, iaitu isu kesihatan yang berkaitan dengan sistem respirasi manusia. So, kita ada belajar 3 jenis penyakit di sini. Asma, bronkitis kronik, dan emfisema. Emfisema. Asma ini kalau orang Sabah panggil ampus. Asma ni dia berlaku sebab dia punya dinding bronkiol itu membengkak dan menebal, jadi laluan udaranya sempit. Seorang yang ada asma ini selalunya sukar untuk bernafas. Dia macam selalu rasa sesak nafas, sesak dada. Bronkitis kronik pula, salur bronkiolnya radang ni orang bilang kadang-kadang dia luka ya. Kemudian dia bengkak, tersumbat, dan ada satu ciri yang berbeza sedikit untuk bronkitis kronik ini, sebab pesakit yang mengidap bronkitis kronik ini dia selalunya batuk sebab di bahagian saluran bronkiol ini ada mucus. Ini yang kita bilang batuk berkahak. Okay. Macam mana batuk mucus ini boleh terbentuk? Sebab kita pergi rajah dulu ya. Sebab sel-sel yang melapisi saluran bronkiol ini mempunyai silia. So, silia ini tugasnya untuk memerangkap kotoran. Silia ni dia macam rambut-rambutnya. Sepatutnya dia boleh perangkap kotoran, tapi sebab silianya rosak, so dia tidak dapat perangkap habuk, tidak dapat perangkap kotoran, itu yang lama-lama terbentuk mucus. So, mucus inilah yang menyebabkan pesakit itu batuk berkahak. Okey. Untuk penyakit yang ketiga, itu emfisema, ini berlaku apabila alveolus itu kurang kenyang dan membesar. So, dindingnya rosak menyebabkan pertukaran gas tidak berlaku dengan berkesan. Itu sahajalah 3 penyakit yang kita akan belajar dalam silibus ini. So, kamu tengok kalau orang yang asma, banding laluan udara yang normal ni dia lebih besar, tapi orang yang asma laluan udaranya lebih kecil, sebab itu dia selalunya sesak nafas. Sama juga dengan orang yang menghidap bronkitis kronik. Dia punya laluan udaranya juga sempit. Jadi orang yang menghidap ini selalunya sesak nafas lah, sukar untuk bernafas. Itu sahaja untuk isu kesihatan. Selebihnya boleh baca sendirilah ya. So sebaiknya kamu jawablah praktis formatif 8.3 dan 8.4. Jawapannya boleh cari di buku teks, boleh juga cari di internet. Itu sahaja. Terima kasih semua.